Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya, AR Reactions. Baru-baru ini saya telah kongsikan satu video daripada Brother Selva Kumar, wakil daripada masyarakat Hindu Malaysia, yang telah bertanyakan satu soalan. Sekiranya benar-benar Israel mensasarkan serangan ke atas Malaysia, sejauh manakah keupayaan persenjataan ATM untuk menyerang balas serangan daripada pihak Yahudi ini? Untuk menjawab persoalan beliau ini, saya telah menemui sebuah video daripada channel Rais Hamid, yang mana video ini bertajuk Respon Bekas Tentera, Mampukah ATM mengalahkan tentera Israel? Saya ingin mengajak anda untuk sama-sama mendengar jawapan daripada Rais Hamid. Jom kita saksikan bersama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yes, kembali lagi ke dalam channel YouTube Arish TV dan saya adalah Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Okey, video kali ini tak ada yang fancy-fancy, tak banyak edit, tak banyak cutting. Aku buat video ni secara urgent sebab hari ni aku banyak spend masa dekat social media. Of course nak tengok perkembangan macam-macam isu lah, antaranya COVID dan juga isu Yahudi laknatullah. Okey, dan aku banyak baca luahan hati tentang kegusaran video-video ataupun posting-posting dekat Facebook, dekat YouTube mengenai beberapa rakyat Malaysia yang takut, yang gusar, yang orang kata ragu-ragulah dengan kita punya kekuatan tentera, kekuatan ATM. Sebab kan hari tu kan ada berita pasal apa benda, pihak daripada belah sana Yahudi tu, aku tak nak sebut nama negara diorang, okey, sebab nanti takut video ni kena block, aku tak dapat nak sampaikan mesej lah. Okey, daripada Yahudi laknatullah tu, dia keluarkan statement yang diorang akan serang beberapa negara yang kononnya ada kaitan dengan pengganas Hamas. Okey, dan salah satunya nama Malaysia kena sebut, kena petik. Okey, dan mulalah adalah beberapa orang rakyat Malaysia yang takut, yang boleh ke kita terima serangan dorang? Cukup kuat ke kita punya pertahanan? Cukup kuat ke kita punya ketenteraan? Okey, dekat sini aku nak jawab soalan-soalan korang secara simple. Pimple itu jerawat. First of all, especially to my non-Muslim friends in Malaysia, okay, you guys don't have to worry. Because why? We Muslim have history with those Yahudi laknatullah. Okay, if you have time, you can read the translation of our religious book, and that is Al-Quran. Don't worry, it will not convert you to Muslim just because you read the translation. Don't worry, you guys boleh baca tafsir, and then ataupun dekat internet pun ada. You just type je Yahudi dekat alquran.com, for example, type je Yahudi. You can read all the things that dalam Islam ada cerita pasal Yahudi, dan ada juga sejarah-sejarah peperangan antara Muslim dengan Yahudi. Yahudi ni sebenarnya takut dengan Islam. Yahudi ni takut. Okay, even sekarang pun daripada apa yang telah terjadi sekarang, dorang obviously memang takut gila. Dorang gunakan all the resources yang dorang ada nak menunjukkan dorang tu kuat lah dari segi media sosial, daripada segi media massa and all that. Sebab dah terbukti hari tu dorang diserang bertubi-tubi, even dorang punya Iron Dome pun tak dapat nak tangkis semua. Okay, dan dorang punya rakyat pun terpaksa berlakon, terpaksa nak menunjukkan yang dorang tu sangat terseksa, padahal tak pun. If you can compare gambar seorang ibu memegang seorang anak dalam ketakutan antara dekat negara Yahudi dan dekat negara Islam, mana yang lagi nampak macam seksanya, macam lagi fobianya? Dan juga antara hari tu dorang buat live, okey, antara wartawan Yahudi dengan wartawan Islam. Okey, dorang tunjuk wartawan Yahudi tu pakai smart, cantik, handsome semua. Wartawan Islam yang tengah berada dekat negara yang diserang tu pakai bulletproof vest. So siapa sekarang yang perlu takut? Siapa sekarang yang dalam bahaya? Siapa sekarang yang betul-betul terancam? Not them. Dari segi firepower, you don't have to worry. Saya cerita sikit lah. Okay, aku cerita sikit lah. Kenapa Malaysia tak berapa nak tunjuk, tak berapa nak show off sangat dia punya asset to the public, to the world? Okay, kita adalah defensif punya country. Kita adalah negara yang mempunyai prinsip mempertahankan negara, bukan menyerang orang. Okey, sekejap kita betulkan sikit. Okey.
Kita tak sama macam France, kita tak sama macam US, kita tak sama macam negara Yahudi, kita tak sama macam negara macam Jepun ataupun North Korea. Kita tak sama. Sebab apa? Dorang adalah negara yang berperang, pergi berperang atas sesuatu tujuan, contohnya macam ekonomi, nak rampas telaga minyak macam US kan. Of course you guys boleh tengok dorang pergi serang negara Arab nak ambil telaga minyak. Okey, dorang punya firepower adalah untuk dorang pergi menyerang, adalah untuk pergi berperang, sebab dorang ada kepentingan. Kita tak ada kepentingan nak berperang. Cukuplah kita mempertahankan apa yang kita ada saja, sebab kita punya negara dah cukup kaya dengan all the hasil apa semua nak maintain kita punya negara punya ekonomi. Okey, kita ada minyak, kita ada kelapa sawit dan sebagainya. Same goes to Brunei. Brunei pun sama juga. Even hari tu pun Brunei dapat threat, betul tak? Pasal apa benda tak yang dorang punya hotel kena boycott, Sultan Brunei punya hotel kena boycott. Lagilah negara kecil di-threat oleh negara besar macam US. Tak goyang Brunei. Sebab apa? Dorang ada firepower yang cukup untuk mempertahankan Malaysia. Dorang ada firepower yang cukup untuk mempertahankan negara dorang sendiri, iaitu Brunei. Same goes to Malaysia. Okay, I've been there. I'm in the service for 14 years as an Air Force officer. Okay, walaupun sekarang ni aku tak cakap bagi pihak ATM ataupun TUDM khususnya, tapi I've been there and I can confidently, I can say it dengan yakin. Okay, jangan risau, we have what it takes to defend our country. You guys don't worry. Okay, you guys don't worry. Aku tak suka untuk cakap kita ada kuasa yang cukup untuk mengalahkan dorang. Itu maknanya kita pergi perang, kita pergi serang dorang. Tak ada kepentingan, tapi kita ada enough firepower to defend our country, sebab kita punya negara adalah negara pertahanan. Okay, even kita punya motto, contohnya macam dalam TUDM, okay, to protect the sovereignty of our country, untuk mempertahankan kedaulatan. Okay, bukan kita punya misi askar adalah untuk pergi menyerang negara orang lain, tak. Adalah untuk mempertahankan negara, aset dan rakyat. Okay, so you guys seriously tak perlu risau. Okay, dan mostly juga orang-orang yang cakap macam yang video daripada brother Selva Kumar. Okay, dia buat video, okay, I respect him so much, okay, because dia yang orang yang sangat pentingkan perpaduan and all that. Dan dia, yes, as a Malaysia mestilah ada risau. Apa yang dia telah buat adalah dia bertanya sahaja. Tapi ada juga segelintir rakyat Malaysia yang tak yakin langsung. Bukan setakat tak yakin, yang mengutuk, yang mengeji lagi. Oh, ini kalau Malaysia lawan perang dengan ni, confirm kalah, confirm. Oh, ya macam tu kan. Seriously, you guys can gusar, you guys can ragu-ragu, you guys can takut. No problem, sebab kita pun, okay, ATM pun bukan jenis yang show off dia punya firepower. Okay, buat apa nak show off? Kita bukan nak impress siapa-siapa pun dalam dunia ni. Dari segi ketenteraan, cukuplah kita dapat protect kita punya negara dan rakyat dan aset. Dah cukup dah. Tapi disebabkan dorang ni, especially the civilians, dorang tak tahu, dorang simply buat kesimpulan awal, dorang simply buat judgement, Malaysia tak ada apa-apa, dah gila nak lawan dengan ni, nak dengan ni, dengan one single click Malaysia boleh musnah lah. Kalau betul dah lama dah jadi. Dah lama dah jadi. Yang aku lagi sedihnya adalah mostly yang cakap yang takut sangat dengan Yahudi ni is actually Muslims. Orang Islam. Malu ah, serius ah. Okey, kau takut dengan dorang ke kau takut dengan Allah? Okey, pada akulah yang paling kau tak perlu takut sekali adalah dengan Yahudi. Tak cukup ke dalam Quran panjang lah Allah cerita, okey, dalam hadis-hadis banyak lah, okey, Rasulullah punya cerita berkenaan dengan macam mana kita interfere dengan Yahudi. Kau tak perlu risau. Kau tak perlu risau. Kalaulah sekalipun kau mati disebabkan kau mempertahankan negara kau nak takut apa? Kau pergi masuk syurga, kau dapat syahid, kau nak takut apa? Itulah masalahnya orang-orang Muslim akhir zaman ni, especially dekat Malaysia lah, Melayu Muslim ni. Sebab hidup kau pentingkan cari duit, pentingkan kekayaan, pentingkan hiburan, pentingkan jawatan. So bila kadang-kadang kau diuji macam ni oleh Allah, kau punya iman terus hilang. Kau terus dah tak yakin dengan Allah. Kau hanya tengok benda-benda yang kau nampak dengan kau punya mata kasar. Kau dah tak ingat dah apa yang pernah jadi dalam sejarah kita. Ada yang siap cakap, oh memang Yahudi yang masjid tu memang asal dia adalah Yahudi punya tempat. Oh, janganlah macam tu. Our first kiblat kot Al-Aqsa tu. Aku tak faham
Yang tak yakin, tak apa, ni siap merendah-rendahkan, menghina, macam senang cerita macam bukan Islam lah korang. Okay, ada certain non-Muslim dekat our country yang tulis dekat dorang punya social media. Dorang pun confident, dorang pun tahu, oh sejarah Islam ada cerita pasal ni, so you don't have to worry. Tapi kau yang Islam, kau yang Allah ajar, Allah bagi tahu kat dalam Quran, jangan takut dengan Yahudi, ini Yahudi tu Yahudi, kau yang paling takut sekali. Apa hal lah? Itulah, lain kali dalam hidup ni kau dahulukan dulu agama. Harta benda semua tu, yang tu letak bawah-bawah. Ni kau pentingkan dulu pangkat, pentingkan kuasa, politik, kau pentingkan dulu nak suap mulut kau. Okey, kau pentingkan hiburan, sampai agama pun kau lupa. Bacalah Al-Quran, bacalah apa semua ni. Okey, itu dari segi ni lah. Tapi macam aku nak cakap tadi lah, aku rasa cukup kot aku bagi tahu dekat korang lah, secara simple, secara straightforward. Even though aku tak cakap bagi pihak ATM, tapi I've been there for 14 years. Okay, walaupun tak lama pun, sekejap je, but I know. Okay, kita ada firepower yang cukup untuk defend our country, the rakyat, and also all of the assets. Okay, so jangan risau. Okay, you guys, okay, aku minta semua orang, okay, especially Muslim and to all non-Muslim as well, kita doa. Kita ikut agama masing-masing, okay, especially yang Muslim, kita doa lah. Korang ni komplain tahu, berungut tahu, doa tak nak. Amalkanlah kunut nazilah apa semua tu, okey. Kalau tak erti kunut nazilah tu pun, baca doa dalam bahasa Melayu pun, Allah tu Maha mengetahui, dia faham. Doalah, Allah tu Maha mendengar, Allah tu Maha apa. Okey, videonya masih agak panjang lagi, tetapi saya tidak dapat habiskan kerana otherwise this video will become too long. Dan apa yang saya sempat catatkan sebentar tadi, respon daripada bekas tentera iaitu Rais Hamid. Jadi berdasarkan respon daripada Kapten Rais sebentar tadi, saya dapat simpulkan di sini bahawa pertama, kita tidak perlu takut dengan Yahudi kerana sebenarnya Yahudi itu sendiri adalah satu kaum yang lemah, yang penakut. Kaum Yahudi ini hanya menjadi berani sebab ada backup oleh negara-negara kuasa besar iaitu Amerika, United Kingdom, France dan beberapa negara lain. Jadi untuk mereka berdiri atas kaki sendiri untuk menentang Palestin adalah sesuatu yang sukar untuk mereka, ya. Walaupun mereka mempunyai ketenteraan yang kuat dan senjata yang canggih, tetapi mereka sendiri pun sebenarnya hidup berpuak-puak, tidak bersatu hati. Dan fakta yang kedua, dalam perang Israel-Palestin baru-baru ini yang berlangsung selama 11 hari, lebih kurang 11 hari, Iron Dome tidak mampu untuk menangkis peluru yang dilancarkan oleh Hamas kerana serangan daripada pihak Hamas begitu bertalu-talu sehingga keupayaan Iron Dome itu tidak mampu lagi untuk menangkis semua peluru yang dilancarkan. Jadi kita nampak di sana, even serangan Palestin alone daripada Hamas sahaja pun kaum laknatullah ini sudah goyah. Dan khusus untuk menjawab persoalan Brother Selva Kumar yang bertanyakan sejauh manakah keupayaan persenjataan ATM dalam menyerang balas sekiranya Malaysia diserang. Jadi menurut Kapten Rais tadi, bahawasanya firepower ATM sebenarnya mampu untuk mempertahankan negara Malaysia. Bak kata beliau, Malaysia bukanlah negara yang suka show off akan keupayaan dan kekuatan tenteranya. Ini kerana Malaysia adalah defensive country, iaitu negara yang bersifat mempertahankan negara dan bukan bersifat menyerang. Malaysia tidak perlu menyerang negara orang lain untuk mencuri kekayaan ataupun hasil bumi negara orang lain. Tidak seperti Amerika, UK, negara-negara kolonialis yang lain. Kerana bumi Malaysia sendiri sudah kaya dengan pelbagai natural resources. Jadi apa yang perlu Malaysia lakukan ialah mempertahankan kedaulatan negara Malaysia itu sendiri sahaja. Jadi ATM sebenarnya mampu untuk mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan aset-aset yang ada dalam negara dan mempertahankan rakyat Malaysia daripada serangan anasir luar ini. Dan bak kata beliau lagi, Kapten Rais tidaklah bercakap bagi pihak ATM, tetapi sebagai seorang individu yang pernah berkhidmat dalam ATM, jadi beliau mengetahui serba sedikit berkenaan keupayaan ATM dalam mempertahankan keselamatan negara
aset dan rakyat. Jadi itu sahaja poin yang saya perlu highlight di sini. Semoga apa yang dikongsikan pada kali ini serba sedikit dapat menjawab persoalan daripada Brother Selva Kumar, dan dengan harapan beliau berpuas hati dengan jawapan yang telah dilontarkan. Terima kasih kerana telah sudi menonton. Sudilah kiranya subscribe channel saya. Semoga ada manfaat dalam perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.